Kita pakai kalam-kalam yang disimpulkan oleh Imam Nawawi. Kalau bab fadail, hikmah itu, fadilat ini tuan, fadail itu kita boleh berlebih kurang, kata tasahalna. Tapi kalau membabitkan hukum hakam, halal haram, kita akan tasyaddadina, kita akan berkeras, kita akan bertegas. Itu polisi yang digariskan oleh ulama dan menjadi perbahasan di kalangan orang awam seperti kita ni. Kan kita kata ada ke dalil membesarkan bulan Rajab? Maka kita akan pecah kan tuan perbincangan tu tentang puasa sunat, ada ke solat sunat Rajab, ada ke zakat Rajab, ada ke khatam Rajab, ada ke benda tu, ataupun bagaimana tuan-tuan kedudukan dalam hukum kita. Ya, kerana kita tak akan boleh membuat sesuatu tindakan tuan-tuan ataupun apa-apa ibadat melainkan rujukan kita tuan-tuan, melainkan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kita mesti balik kepada sumber kita tuan-tuan, Al-Quran dan juga kalam, hadis-hadis, sunnah-sunnah Sayyiduna Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, sebelum saya nak teruskan kepada lanjutan pecahan sedikit hukum yang berlaku di kalangan para fuqaha, di kalangan para ulama, cuma kalau kita perhatikan doa yang Al-Fadhil Tuan Imam pun dah baca tadi, saya pun ulang lagi tuan-tuan, hadis itu walaupun tidaklah disepakati oleh ulama, bahkan sebahagian menghukumkan hadis itu hadis yang dhaif. Allahumma barik lana fi ma razaqtana, itu lebih insya-Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hadis itu tuan-tuan ulama tidak sepakat dalam menentukan status dia. Okey, tetapi tuan-tuan kena ingat dalam bab fadail ini kita pinjam, kita pakai mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Hanbali pengasas, kita pakai Imam Abdul Rahman bin Mahdi, partner Imam Syafi'i tuan-tuan. Kita pakai kalam-kalam yang disimpulkan oleh Imam Nawawi. Kalau bab fadail, hikmah itu, fadilat ini tuan, fadail itu kita boleh berlebih kurang, kata tasahalna. Tapi kalau membabitkan hukum hakam, halal haram, kita akan tasyaddadina, kita akan berkeras, kita akan bertegas. Itu polisi yang digariskan oleh ulama tuan, supaya kita tahun 2022 ni jangan berkelahi. Ada tahlil pahala sampai ke tak sampai, pahala lepas isyak ni dah baca tahlil tak sampai pahala. Tu kan, kita kelahilah. Saya pernah tengok YouTube, ustaz ni kata tak sampai, ustaz ni pula khabar sampai. Tak macam mana yang mana betul. Paling senang tuan, kita kena mati dulu baru tahu sampai ke tak sampai pahala tu kan. Berkelahi pula dah. Macam mana yang geng-geng anti-vaksin ni lainlah pula ni, sembahyang tak sah, saf tak rapat, ini tak ada pahala sunnah, sia-sia pahala, Tuan Nazir tanggung dosa, mufti tanggung dosa. Ini satu mazhab pula. Tuan kan? Datang lagi tuan-tuan yang agak terlampau bermudah-mudah, ada pula yang terlampau strict. Tuan-tuan, kita jangan mengambil sikap yang demikian. Tapi dalam menentukan hukum tuan-tuan, maka kita mesti balik kepada dasar Quran Sunnah tadi. Antaranya Allah sebut fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah orang yang tahu, para ulama yang mengistimbatkan hukum, yang faham tuan-tuan, macam mana kita boleh tak baca doa tu. Kan? Apakah kewajaran kita menyambut awal Muharram? Kan? Kecoh, tak ada dalil. Muharram ni bukan Nabi yang tentukan, Sayyidina Umar yang tentukan. Apa masalah pula baca doa? Tak ada Yasin lepas asar, tak ada Yasin tak baca malam Jumaat. Ini tuan-tuan kelang kabut, kenapa bola ni? Kita ni bergaduh nombor satu, beramal tak ada. Kan? Cerita salah orang itu, bid'ah ini, khurafat ini tak betul, ini dalil tak jelas, ini dhaif. Tu saya kata tadi. Dari sudut dasar kita, samalah Jabatan Mufti Negeri Sembilan, Jabatan Mufti Selangor, satu Malaysia tuan-tuan, hampir kita katakan kita berpegang kepada pandangan Imam Al-Hafidhun Nawawi radhiyallahu an yang mengatakan hadis dhaif pada bab fadail kita boleh pakai, boleh amalkan. Okey, tuan-tuan Maka saya petik tuan-tuan, Imam Ibn Rajab ni mazhabnya Hanbali. Ya tuan-tuan, cuma beliau menyimpulkan hadis ini, doa tadi, ya Allah berkatilah kami pada Rajab, ya Allah berkatilah kami pada bulan Sya'ban, dan tuan wa ballighna Ramadan, itu yang paling mahal sekali sebenarnya. Ya Allah, sampaikan kami semua ni di Ittihad ko, di mana pun tuan-tuan, section berapa pun kita, mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan. Maka kata Imam Ibn Rajab radhiyallahu an, hadis ini menjadi dalil bahawa sunat kita berdoa agar kita panjang umur.
Kan? Panjang umur tuan-tuan agar kita bertemu dengan bulan-bulan yang mulia. Maknanya dari sudut kefahaman mudah tuan-tuan, ya, faham mudah katanya Rejab ni mulia lah sebab Nabi masuk dalam doa dia. Dan terkandung dalam bulan-bulan yang al-ashhurul hurum, bulan yang mulia. Itu tuan-tuan. Sunat berdoa supaya Allah panjangkan usiaku ya Allah, Rejab dan Syakban ya Allah, berkatilah aku Rejab dan Syakban ya Allah. Ya Allah, sampaikan aku bulan Ramadan. Sekarang ni baca Quran macam lomau lah kan, macam tak berapa semangat lah. Tapi esok kalau Ramadan insya-Allah mudah-mudahan dapatlah 3 kali khatam. Paling malih pun 2 kali khatam. Tuan-tuan, itu peribadi yang tadarus kali khatam. Tuan-tuan, ya, supaya apa? Kita sampai kepada Ramadan insya-Allah, ya. Maka tujuan apa tuan-tuan nak panjang umur ni? Tujuannya ialah agar kita dapat melakukan amal soleh. Tuan-tuan kan, ya. Kerana kita tahu bahawa sebaik-baik kita ni orang yang panjang usianya, khairun nasi man tala umuruhu wa hasuna amaluhu, dan elok amalnya tuan-tuan. Ya, maka sebab itulah tuan-tuan sekalian, kita pun berharap tuan-tuan kita mati tompek yang baik, dan kita mati pun tuan-tuan meninggal kita di bulan yang baik tuan-tuan. Maka antara bulan yang baik itu dikatakan bulan Rajab. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka ya, sebelum kita cerita satu persatu tuan-tuan hukum-hukum yang berkaitan, ya, saya ambil sedikit kalam Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu an. Imam Al-Ghazali tuan-tuan, maka beliau mengungkapkan tuan-tuan kepada kita dalam bab ibadah ini, kita perlu, orang yang bijak tuan, dia perlu menyusun aurat, apa tuan, menyusun wirid dia. Kita mesti tuan-tuan menyusun jadual kita, maknanya kita ada jadual. Maka Allah sebut huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan. Khilfah tu Allah jadikan malam siang silih berganti. Tuan-tuan, silih berganti. Ingat tuan, Rajab ni tak berpanjang-panjang. Kita Covid pun 2 tahun. Kan? Kita pun tuan-tuan benda ni cepat sangat berlalu tuan-tuan. Khilfatan, silih berganti siang dan malam. Tapi Allah bagi 2 mesej penting yang kita kena tanamkan dalam perasaan kita. Liman arada an yadhakara, yang pertama, au arada syukura, yang kedua. Allah jadikan siang malam ni tuan-tuan untuk apa? Kita ambil pengalaman, ambil tazkirah, ambil pengajaran. Yang maknanya kita kata umur kita bertambah. Tuan-tuan, ya, kalau ikut kluster yang diberikan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi radhiyallahu anhu, ya, 50 tu dah dikira kluster yang kelima. Daripada bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa tuan, sampai peringkat 50 tu dah dianggap kita tua. Tuan, apatah lagi kalau sampai ke umur 70, dianggap itu arzalil umur, tua bangka. Maknanya tuan, kita punya umur semakin lanjut tuan-tuan. Cuma yang kita nakkan apa yang Imam Al-Ghazali cadangkan kepada kita tuan, iaitu pandai-pandai susun jadual, ambil pengalaman peralihan tahun, hari demi hari, minggu demi minggu tuan, bulan, tahun tuan-tuan, Rajab yang masa berlalu tuan-tuan. Yang kita inginkan ialah tuan-tuan, jangan kita tidak ada bekalan untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Maka Rejab datang. Ya, Rejab datang maknanya bagi kita peluang. Ini bulan Isra wal Mi'raj. Tuan-tuan, bahkan ya, apa yang Imam Al-Ghazali tuan-tuan memetik kalam ulama lebih senior daripada beliau, Imam Abu Talib Al-Makki tuan-tuan, dia kata Rejab ni 3 malam special. Tuan-tuan, ya, kata Imam Ghazali tuan, ni bukan cakap penceramah ni tau. Cakap Imam Al-Ghazali tuan, 3 malam Rejab ni dianggap istimewa. Malam pertama itu kata Imam Syafi'i antara malam yang mustajab doa, malam pertama Rejab. Tuan-tuan, kemudian nisfu Rajab. Tuan-tuan, kita akan sambut nisfu Syakban. Mungkin kalau kami di Seremban, kami baca Yasin lah. Kalau tak boleh baca 3 kali, baca ulas sekali. Ataupun buat kuliah macam biasa, tuan-tuan, berdoa, tambahlah sikit doa, tuan-tuan. Contohnya kan, malam nisfu Syakban kita tahu, tapi kita tak perasan, kata Imam Ghazali, tuan, malam nisfu Rajab itu juga malam yang afdal. Tuan-tuan, dan juga dianggap antara malam yang afdal, tuan-tuan, al-ayyamul fadilah, al-layalil fadilah, malam yang utama bagi Rajab itu, kata Imam Al-Ghazali, termasuklah tuan-tuan pada malam 27 Rajab. Apa pasal 27? Kerana kebanyakan ulama kata 27 itulah tarikh Isra wal Mi'raj. Untuk kita tuan-tuan memanglah Lailatul Qadar. Tapi untuk Nabi tuan, Isra wal Mi'raj.
keistimewaan itu untuk Nabi SAW. Maka ulama kata 3 malam ni kalau Rajab, ya tuan-tuan, saya petik kalam daripada Imam Al-Ghazali yang beliau ambil daripada Imam Abu Talib Al-Makki, tuan-tuan, dalam Qutul Qulub, nama kitab yang